لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم قال معلم صلى الله عليه وسلم إن لم تحسن حسنا يحسن إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه حسن ظنك به لوجود معاملته معك وهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه حسن ظنك به لأجل معاملته معك. Jika tiada engkau perbaiki sangkamu akan dia kerana sifatnya, maka perbaiki olehmu akan sangkamu akan dia kerana muamalah sertamu. Husnuzan adalah wajib atas tiap-tiap insan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jangan ada su'uzan dengan Tuhan. Itu terputus perjalanan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama, hendaklah dia sepatutnya memada bagi dia dengan menilai akan awsafillahi ta'ala, sifat Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha sempurna. Cukup bagi dia menyandarkan hati, dan cukup bagi dia mengelokkan zan dia, sangkaan dia kuat, sebab dia segala-galanya. Nak berharap dengan dia, memohon pun dengan dia, segala-galanya. Tapi bila tak sampai peringkat boleh tahsinkan akan zan dia dengan memandang awsaf sifat Allah Ta'ala, maka turun ke bawah sikit, hasin zannak, elokkan sangkaan kamu dengan Allah Ta'ala, disebab liwujudil muamalatihi ma'ak, dengan adanya muamalah Tuhan kepada kita, qadiman wa hadisan, sama ada dahulu ataupun akan datang, ya. Semua itu adalah ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana aujadaka minal adam, Allah Ta'ala mengadakan kita itu muamalah dia, ya. Dia menarik wujud daripada Adam kepada maujud, kepada tak ada kepada ada. Itu dah besar tu. Nikmatul imdad wa nikmatul ijad. Nikmat dia mengadakan kita, nikmat dia memberi bantuan senapas demi senapas. Itu dipanggil muamalah. Makna muamalah. Bagi orang yang ahli ma'rifah, kita pandang pada muamalah sifat cukup. Dengan sifat Tuhan yang maha sempurna, cukup bagi dia maknanya merapatkan diri dengan husnul zanni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dipandang muamalah Tuhan pada dia, dan Tuhan dah lakukan berbagai-bagai kurniaan nikmat sehingga tidak terhingga nikmat. Wa in ta'udu nikmatallahi
la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Jadi sandaran dia, sangka dia dengan Tuhan kuat dengan sebab dua ni, sifat ataupun muamalah. Mana urusan sentiasa kita dengan Allah Ta'ala tidak putus. Nikmat dia, pemberian dia, kurniaan dia, penjagaan dia dan sebagainya. Yang ni jikalau tiada engkau perbaiki maka jika tiada engkau perbaiki akan sangkamu padanya kerana sifatnya, seperti bahawa engkau tilik kesempurnaannya di dalam sifat jalalnya dan jamalnya. Dalam sifat jalal Tuhan terjadikan berbagai-bagai, maknanya sifat, itulah dia mengenakan tindakan demi tindakan, cukup bala musibah dia datang cukup itu. Jamal kita juga didatangkan nikmat-nikmat yang tidak kunjung putus. Sepatutnya dua tu sudah cukup untuk insan tu merapatkan diri dengan Allah SWT dengan makna husnul zan dengan Tuhan. Dan di dalam kesempurnaannya maka engkau ketahui bahawasanya hak Ta'ala itu bersifat dengan jamil, dengan elok, dan jamil itu tiada berbuat ia melainkan kebajikan. Maka engkau putuskan segala angan-angan daripada yang lain daripadanya. Itu tujuan dia, untuk memutuskan rangkaian qalbi kita dengan yang lain, itu dengan makhluk. Cukup kita memandang akan sifat dia yang maha sempurna, segala-gala kesempurnaan dia, pengasih, penyayang, pemurnia, pemberi, penyelamat, semua dia. Cukup itu sepatutnya. Bagi barang yang telah engkau tahkikkan akan dia daripada kamarat, sebab kita telah mentahkikkan dan tauhidul am. Kita mengaji sifat 20 tu tauhid am, itu dah cukup dah. Allah Ta'ala yattasil bisifatil kamalat. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sudah cukup bagi kita, maknanya tidak ragu dengan Tuhan. Cukup bagi kita tidak syak dengan Allah Ta'ala. Dia segala-galanya. Itu cukup. Tapi bila dia tak pergi ke situ lagi dengan sebab khayalat banyak sangat, leka dia banyak sangat dengan Tuhan, hijab dia banyak sangat, kedua round kedua parti muamalah Tuhan atau di sentiasa pemberi nikmat. Dia beri kita sihat, dia beri kita awal ijad dijadikan, kena imdad, bantuan demi bantuan yang tidak pernah putus. Itu cukup bagi dia. Kalau ni pun tak jalan, dia jam habis, memang ditutup habis tuan. Allah. Maka perbaiki olehmu akan sangkamu padanya daripada segala pekerjaan dunia, seperti bahawa engkau sangka bahawasanya hak Ta'ala itu menyampaikan ia kepadamu segala yang memberi nikmat. Semua nikmat yang kita dapat yang tak terhingga, siapa dia? Al-Mun'im hakiki huwallahu ta'ala, pemberi nikmat yang hakiki adalah dia. Dan menolakkan daripadamu segala memberi mudarat. Ad-dafi' itu nama dia itu. Dan dia menolakkan akan segala masaib, musibah, bala macam-macam tu. Kalau kita nak kena bala macam-macam boleh sampai. Jadi maknanya tak kena tu maknanya dia mentajalikan nama-nama dia yang berbentuk menolak akan masaib, musibah. Antara ad-dafi', as-sarif, memalingkan. Habis. Dan barang yang lain daripada itulah banyak lagi. Seperti bahawa adalah engkau sangat kuat, seperti bahawa adalah engkau sangat mana kuat raja dalam kabul amal dan menyempurnakan pahala atasnya, atas amal. Maka betapa tiada baik sangka padanya pada Ta'ala, kerana muamalahnya serta muamalah dan berurusan dia dengan kita setiap saat tak putus, serta daripada anugerah dia, kurniaan dia dan kemudahannya, dan kemurahan dia itu, dan nikmatnya, seperti bahawa engkau tilik kepada kebajikan yang dahulu sebelum lagi makna kita ada dah siap dah pada azal.
dan anugerahnya yang layak, yang lahik, bukan yang layak, yang lahik. Dahulu tu dipanggil yang sabit, kemudian yang lahik, bukan dia tu ha pedas. Lahik mana yang akan menghubungi nikmat dulu, kemudian kini, kemudian akan datang. Itu mana yang lahik. Semua itu pada dia. Ya, maka memandangnya hati itu akan tertarik, terikat dan mengenali dia. Dan menanggungkan ia akan dikau. Demikian itu atas membaiki sangka. Membaiki sangka pada yang engkau angan-angan, mana engkau harap akan dia daripadanya bertaala. Dan memutuskan nazar. Sebab kita mengenali akan sifat sebenar, maka terputuslah nazar, tindikan daripada cenderung pada yang lain. Mana hati itu confirm akan betul-betul menghadap dan cenderung beriktimat bersandar daripada dia dan tidak pada yang lain. Maknanya kalau berlaku sebalik, kalbi kita dah nampak lain lebih dulu. Sakit dia nampak doktor dulu, ubat dulu. Tuhan dia tak nampak. Dah nak mati hak-hak baru dia jumpa Tuhan. Dia minta semaya hajat macam. Itu dia panggil orang yang buta, tak mengenali Tuhan. Dia kalau kenal Tuhan, dia kontak dengan Allah Ta'ala, sebab dia yang menghantar segala. Sakit pun dia hantar, nikmat sihat pun dia, semua dia. Kullum min indillah, katakan semua tu hakikat datang daripada Ta'ala. Jangan dicuba membutakan pandangan dia. Ya. Membaiki sangka pada yang engkau angan-angankan, yang kau harapkan akan dia daripada Allah, dan memutuskan nazar daripada cenderung pada yang lain. Memutuskan pandangan kalbi kita pada makhluk, terus ke dia je. Dan adalah yang menolong atas demikian itu pandangmu bagi segala perbuatan yang jamil, iaitu memandang pada perbuatan Allah Ta'ala yang sangat elok, sehingga kadang-kadang lupa bala pun dan nikmat dia dalam. Ya, kadang lupa bala tapi sebenarnya kurnia. Itu di antara kita menarik dan mengikat kalbi kita dengan dia. Maka barang siapa menilik ia akan kesempurnaan sifatnya dan amat besar ihsannya, maka kuatlah kau ya imanuh, maka kuatlah imannya dan baiklah sangkanya padanya. Orang baik sangka, hati dia sentiasa bergayut dengan Tuhan, sentiasa bersandar dengan Tuhan, sentiasa mengharap dengan Tuhan. Sebab dia kenal Tuhan dia siapa, pemilik segala-gala. Kita harap pada manusia sementara dengan kita macam labah-labah kan, bersandar pada benda yang terput. Dan barang siapa tiada memandang ia kepada kesempurnaan sifatnya, sebabkan kelalaian dia tadi cukup kuat, lalai dia hingga tak nak pandang sifat Tuhan, betul dia pandang kerana berdirinya berserta segala agian. Itu muncul dia. Gagal seorang tadi memandang awsaf sifat Allah Ta'ala yang penting kita memandang, sebab awal dia berserta segala aghyar. Bila kalbi dia berserta dengan yang lain daripada Tuhan, nampak dapat nikmat, dia nampak dia. Ya, dia kena balik musibah, nampak orang tu, orang ni Tuhan dia tak nampak. Ke hujung pun nak mati pun nampak. Itu maknanya terhijab dengan aghyar, dan terhijabnya dengan segala asar. Sekali dia ibarat dengan aghyar, sekali dia buat ibarat dengan asar. Ini dipanggil dalam keadaan ilmu balaghah tafannun bil ibarah. Tafannun bil ibarah. Dia mengubah-ubah nama, makna dia sama. Aghyar mana yang lain dari Tuhan, asar ialah yang lain dari Tuhan. Ni sebab kita memandang kesan. Asal mana kesan? Makhluk ni semua kesan ta'alluq iradah, ta'alluq kudrah, ta'alluq ilmu, semua ada. Itu panggil asar, kesan. Maka naklah memandang ia kepada barang yang telah dikurniakan baginya. Jadi kalau kita gagal memandang sebenar bersifat, sepatutnya dah terang. Tapi oleh kerana dia terhijab dengan aghyar, ya, dengan asar, maka tu kau giar. Tak dia memandang kepada barang yang telah dikurniakan Allah Ta'ala bagi. Ada kita siapa bagi, siapa izinkan kita menumpang dunia, ya, sampai sekarang ni nyawa kita tak pernah putus lagi. Siapa bagi?
Kenapa kita tak pernah putus? Yang kita makan, kita minum, yang kita guna pakai, nikmat apa tahu dia nak kira. Pandang betul lah. Itu dipanggil muamalah. Muamalah Allah Ta'ala kepada kita dengan berbagai-bagai cara dulu. Nikmat. Membaiki muamalah. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menjanjikan dia akan dikau daripada Adam kepada wujud. Itu yang pertama. Ini muamalah ni. Ya, dijadikan kita sekarang ni dapat melompang. Asal kita Adam. Adamun itu dipanggil asliyun, asal bagi kita. Adapun wujudun, ada tu itu asal bagi Allah Ta'ala. Ya. Wujud tu asli dia. Memang sifat asal dia. Tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Adapun insan tidak didahului oleh ketiadaan. Sebab dia panggil Adamun, ketiadaan. Kemudian wujud dia baru datang, yang mengikut tasis iradat dan siap pada asal. Kemudian daripada tiada ada sesuatu kosong, kemudian dijadikan bagi pula mendengar. Dijadikan pula dia mendengar dan melihat. Itu selalu kita baca dalam mana baca? Biasa kita baca dekat mana? Sujud sajadah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'a wa basar. Syaqqa dia belah pendengaran kita boleh dengar. Wa basar dia belah penglihatan kita boleh kita nampak. Kalau dia tak belah macam mana? Lahir pun ibu tak nampak. Wah, gelap buta anak. Atau lahir pun ibu pekak. Kan? Daripada usaha-usaha panggil dia senyang, ibu pekak. Caput tu kebelah. Syakka sam'ah. Lepas tu kalau kita tengok terahim, biasa orang petik ayat apa? Orang baca terahim. Apa ayat dia petik biasa? Falikul habbi wan nawa. Falik dia membelah hab, bijian-bijian yang menjadi makanan asasi. Ya, gandum, beras yang disemai. Ya, tanah subur, baja terbaik, tapi tuan tak belah macam. Ya, meraung satu dunia kan. Ya, satu dunia tanam apa? Gandum tak tumbuh, tanam padi tak tumbuh. Ya, beras naik harga. Kan? Tak tumbuh, habis. Meraung kan. Dia nak simbah apa lagi? Ya, teknologi apa dia pakai kalau tuan tak belah pun. Sebab dia pagi dia belah falikul habbi wan nawa wajaya kan. Dia yang membelah hab, bujian yang menjadi sumber makanan asasi insan. Kalau dia tak belah habis. Begitulah kita dalam perut ibu, keluar dia kan, dia pump, dia belah. Syakka sam'a wa basar. Dia membelah akan pendengaran sehingga kita jadi orang yang dikatakan sami', boleh mendengar. Wal basar, yang dia benar pendengaran kita jadi kita basir, orang yang boleh melihat. Batu bila ta'ala wa misal Al-Quran summun bukmun umyum fahum la ya. Orang tu dipukul habis. Pekak bisu tutup. Sebab tu tak pernah jumpa manusia yang buta dan pekak. Jarang. Tak boleh kata tak pernah jumpa. Kalau orang ni dia buta pekak, memang dia gila kan? Alat komunikasi tak ada kat dia. Dia buta, tapi telinga dia masih boleh dengar. Orang panggil dia boleh dengar, dia boleh berhubung. Kalau dia pekak, orang panggil tak dengar, orang lambai dia nampak. Tapi kalau dia pekak dengan buta habis. Orang panggil dia tak nampak, orang panggil dia tak dengar, orang lambai tak nampak macam. Oi, gila kan? Dia pun tak tahu kat mana dia, apa dia. Dia tak tahu. Game. Nak lihat tak dapat, nak dengar pun tak dengar. Game. Ya, sebab kita tak pernah jumpa lagi seorang insan manusia yang dua sifatnya ada kat dia, pekak dan buta. Tapi tuan kiaskan dahsyat tak dahsyat dua ni kalau tak ada kepada orang kafir yang buta dan pekak mata hati dia. Tak nampak kebenaran tuan. Summun bukmun umyum fahum dah yang tu di mana teruk. Itu di antara dua sifat. Jadi kita memandangkan kepada ni, dipanggil apa ni, memandang kepada ihsan dia. Itu muamalah dia. Sepatutnya dengan sifat cukup dah. Terpandang sifat dia, Masya Allah, hebat kan. Dia pengasih, penyayang semua sekali. Tapi kita tak pergi juga degil hati, pandang yang kau tak pandang. Kau ada tu siapa jadikan, maknanya itu. Wahai diriku, kau ada siapa bagi. Rezeki kau makan siapa bagi. Kenapa habis dah tu. Itu pandang muamalah. Jadi datang hamba tu boleh pandang kepada muhasabah, kepada muamalah Tuhan kepada dia. Itu peningkat kedua, hasin zannak bihi liwujudi muamalatihi ma'akah.
Ada mana? Ya, qadiman wa hadisan, dulu dan sekarang. Ada cara kita nak tarik qalbi kita, jangan dia lari dan habis. Ya Allah. Dan memandang kepada barang yang telah dikurniakan Ta'ala bagimu daripada apa? Membaiki muamalah, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia akan dikau daripada Adam kepada wujud, daripada tak ada kepada ada, kemudian daripada tiada sesuatu apa tak ada kita dulu, kan? Dan dijadikan bagimu makna mendengar pula, dapat kita mendengar. Masya Allah. Orang bagi kita 1 juta, dia terik kita punya penglihatan dulu. Macam nak kan? Jual mata duit anak dia, biar aku tak ada duit dah boleh. Ya, dia terik 2 mata kita, dia beli. Ya, 1 mata 1 juta. Ya, tak ada arti bila tak dapat melihat. Besar kan? Mendengar dan melihat dan berkata-kata, berjadikan bisu turun tak? Ya, dan maknanya berbelak. Allah. Dan telah gharib. Daripada demikian itu bahawasanya hak Ta'ala mengenalkan dia kepadamu dalam tiap-tiap suatu, hingga engkau kenal akan dia dalam tiap-tiap suatu. Dia memperkenalkan kita dalam semua makhluk. Maka jikalau tiada ia, nasaya tiada engkau kenal Subhanahu wa ta'ala, menunjuki ia akan dikau kepada jalan petunjuk. Ya, dan istiqamah atas ni pula. Maka nazarmu, hai saudaraku, kepada kurnia yang amat besar ini daripada Tuhan yang karim, yang maha mulia, maka ketika itu fahal awadaka illah hasanah wahal asdah ilaika illa minanan, maka adakah ya melalukan awaidmu melainkan melainkan apa itu, hijabmu, ya, kebajikan daripada segala nikmat. Kita terhijab dalam benda itu. Dan adakah dia anugerahkan kepadamu melainkan nikmat daripada kemurahan dia. Ya, semua maknanya dia mentajalikan kemurahan dia, ihsan dia, kebaikan dia. Maka Allah Ta'ala Subhanahu Ta'ala juga yang membaiki bagimu. Ya, dia semua yang menguruskan. Dan tiap-tiap masa, dan yang menganugerahi atasmu dengan nikmatnya, semua dia. Ya, tiada satu pun daripada yang lain. Bagi berita ada istirak, kita ada konsing jam-jam dia tunggal. Kerana segala af'alnya sertamu, segala af'al perbuatan Tuhan, mana takluk sifat kudrah dia, semua tu sertamu. Dengan mana kita bergerak dengan dia. Ada manusia boleh bergerak dengan diri dia sendiri, mana ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu semua. Memandang, melihat, bergerak, berjalan, duduk, semua minallah. Itu hakikatnya. Pandang sampai nampak. Ya, cari jalan biar sampai nampak. Sebab dia dah jedah tu, semua dia punya. Itu perasan tak? Aku tak perasan menandakan banyak masalah kita ni. Ya, bila dia perasan, dia syukuran itu, alhamdulillah. Itu jalan ni. Allah. Kerana segala afalnya sertamu, tiada kerana illah. Mana Tuhan jadikan perbuatan dia dengan tidak ada illah. Apa illah? Gerak cincin, gerak jari menjadi illat bagi gerak cincin. Itu maksudnya. Ya, kita gerakkan jari, gerak cincin. Yang menggerakkan cincin apa? Dia. Gerakkan jari apa? Dia. Itu dia. Ya. Kalau kata Tuhan gerakkan jari, tapi digerak tu mesti gerak jari. Kata gerak jari mana buat ini? Itu illah. Seorang illah dengan Tuhan buat, oh sama darab. Dia nak jadikan boleh, dia putuskan jari, putuskan dia macam-macam tu boleh. Walhasil dua-dua tu adalah dari dia tu maksudnya. Bukan kena illah seperti yang ada bagimu. Ya. Macam-macam perkara kat kita boleh tengok. Dan illah tu menjadikan olehmu bagimu. Ya Allah. Waktu jadikan olehmu baginya tadi Allah. Kalau Tuhan jadikan makhluk tidak ada illah, maka kita dengan Tuhan pun jangan ada illat lain. Terus dengan dia. Jangan kita pusing sana pusing sini. Ya, atau maksudnya. Seperti
bahawa dikurniakan atasmu tiada dengan sebab. Di dalam kurnia Tuhan dia tiada elat, kita juga memandang dia jangan ada elat lain, terus ke dia je. Jangan kita perasan bahawasanya dapat benda ni kita itu besar. Kita dikurniakan ke atasmu tiada dengan sebab, ya. Dia carikan kita ada sebab untuk daripada deposit dia. Apa tak ada ni pergi. Maka janganlah berhadap kepada yang lain. Itu simbolan dia. Ya, Tuhan nak suruh kita jangan berhadap. Apa berhadap? Tawajjuh. Tu berhadaplah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajah tu mana aku hadapkan zahir dan batin itu. Wajjahtu wajhiya lillazi, bagi Tuhan allazi fataras samawati yang menjadi langit dan bumi. Itu dalam semayang. Maka bawa luar semayang jadi panggil solatu daim. Itu panggil solat daim. Kalau solat daim dia kena kopi dia teng ni tengah semayang ni, Tuhan ambil kopi empuk tu kepala. Jadi menihu-nihu, ya, banyak ni. Lebih malang mungkin. Jangan ambil ilmu tak kena cari. Daim tu makna intipati dalam semayang tu, hudurul qalbi ma Allah, bawa keluar sentiasa. Itu dipanggil salatu daim, semayang yang sentiasa. Itu pada istilah sufi, ya, bukan mana semayang ni tak payah semayang yang jaga hukum syarat tu, jangan. Seperti yang ada bagimu dan tiada elat pula. Maka kita dengan Tuhan pun jangan ada elat. Ya, maknanya kita buat ibadat tu ada tujuan lain. Buat ibadat nak dapat syurga, buat ibadat nak dapat tulapan ni, itu elat. Ya, ada elat, ada sebab benda lain dalam. Kita lillah betul bagaimana lisan dia menyebut, begitulah qalbi. Maka jadilah olehmu baginya tiada elat. Maka kita pun jangan ada elat, bersih terus. Seperti yang dikurniakannya atasmu tiada dengan sebab. Ya, oleh kerana itu kita buat ibadat begitu. Maka janganlah kepada yang lain pada ketika sebab. Maknanya suruh kita keluar daripada memandang asbab. Asbab zahir peringkat syariat. Dalam syariat ada asbab, dalam jalan hakikat ada asbab. Orang tak ada, jangan kita pandang. Kita pandang sebab kita terhijab. Dia tak nampak kebesaran dia, nampak kita lah. Usaha kita, tenaga kita, modal kita. Dia nampak kita. Orang tu pandang dia, nikmat dia bagi, kita tak nampak dia masalah. Dan fikirkan olehmu, maka engkau dapat barang yang daripadanya kepadamu, iaitulah ya semata-mata ihsan. Apa yang dapat pada kita, semua yang ada pada kita ni semata-mata ihsan daripada Allah Ta'ala. Allah. Dan kata Syekh Syazili, Syekh Abu Hasan Asyazili radhiyallahu anhu, guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris, dia kata apa tu? Tiadalah kami lihat yang membaiki, maknanya melakukan ihsan, melainkan Allah jua. Ya, tiada kami lihat, nampak dia terang sebab dia terbuka. Lawan dia orang yang terhijab. Ya, kalau orang terbuka tidak melihat melainkan dia, maknanya melihat akan Allah Ta'ala dengan mata hati, syuhud. Ada pun orang yang ghaflah sebaliknya, ya, tidak melihat melainkan makhluk. Tuhan dia nampak gelap, 24 jam tak pernah menghadap Tuhan Allah. Ini salah tu. Jadi kata Imam Tarikat Syaziliyah Syekh Abu Hasan As-Syazili radhiyallahu anhu, tiadalah kami lihat membaiki melainkan Allah. Mana beri ihsan Allah Ta'ala jua, maka tiadalah kami kasih pada yang lain. Ya, munasabah kalau orang paling beri nikmat, kita bagi terima kasih ke orang lain boleh. Kecuali si buta, ingat orang tu nikmat dia tak kuasa. Pemberi nikmat Al-Mun'im tu nama dia, Al-Mun'im, pemberi nikmat Allah Ta'ala. Maka apa sebab hati kita tak berhadap pada dia, tak terima kasih pada dia, melainkan terhijab namanya. Maka tiadalah kami kasih pada yang lain daripadanya. Ya, sebab terjadikan manusia begitu. Bila insan, ya, kasih bila asana ilahi, dalam jadikan perangai manusia dia kasih pada orang yang selalu buat baik dengan dia. Ada orang, ya, perangai gitu. Maka tanya siapa lebih daripada Tuhan dalam buat baik? Semua dia punya. Semua yang ada kat kita semua dia punya kan? Jangan dibuat tak perasan untuk manusia. Maka ketika memang layak dia dikasihi, dicintai, ya. Habis.
Itu kata Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu. Maka tiadalah kami kasih kepada yang lain daripadanya bertala ta'ala, dan kami perbaiki sangka pada yang tajuk ini. Bila kenal Tuhan, mana apa? Dia perbaik sangka dengan Tuhan, bahawa hati dia tidak ada syak, zan, waham dengan Allah Ta'ala. Yakin bulat hati dia. Kerana ahlillah, ya, ahlillah, dengan iktibar barang yang telah dikenalkan bagi mereka itu daripada segala tajalli qudsi. Tajalli qudsi. Mana qudsi? Suci, kudus kan. Tuhan tajadikan kepada kalbi dia, mana bersih, suci daripada yang lain, menyeri dengan Tuhan, ya. Allah Karim. Maka barang siapa diberikan dalam makam yang baik, makam apa? Makam baik sangka mana kepada Ta'ala, dan bawa hati dia bergayut, bergantung betul dengan Tuhan, maka didirikan dalam yang jinak. Daripada dia duduk dalam, ya, makam tadi tu, maka dia pergi pada makam jinak pula, makamul unsi, ya. Jadi makam baik sangka dengan Tuhan. Orang bila baik sangka dia jinak tak? Jinak lah kan. Kalau orang tak baik sangka, dia tahu kawan tu kaki penipu, dia tak lalu, dia liau dia lagi. Itu kalau kita sama gitu, ya, kaki penipu panggil kan, maka dia akan jauh tinggal. Tapi kalau dia tahu orang tu baik, dia akan jinak, ya. Maka itu makhluk sama makhluk. Ini bukan makhluk dengan makhluk, makhluk dengan Tuhan, Nabi tu, ya. Di makam mana baik sangka dengan husnuzan ni, maka dirikan, ya, di dalam yang jinak. Didirikan kita dalam makam jinak. Apa ni jinak? Makamul unsi, ya, berjinak, jinak ia dengan Tuhan ni. Dan barang siapa didirikan dalam, ya, makam tu, makam mim qaf alif mim, bukan lam, dia terbalikkan ekor lam ni kata jadi rupa macam lahu lah. Dan barang siapa didirikan dalam makam lawannya, lawan sebaliknya. Kalau makamul unsi, dia duduk makamul mu'li, makam jauh kalbi dia dengan Allah Ta'ala, dan dia dengan Tuhan, ya. Maka didirikan bahawasanya, maka hasil situ mana tadi, maka didirikan dalam makam yang liar, ya, makamul wahash, itu makam hati dia liar tadi. Maka saya hanya memilih kepada makam jinak. Kita minta Allah jinakkan hati kita kepada, dekatkan, berikan kemanisan dalam makam uns, ya, makam jinak, atau makam yang liar daripadanya, ya. Siapa liar kan? Orang yang memandang makhluk, memandang aghyar, bersandar pada makhluk, nampak asbab itu semua golongan liar. Mana apa sebenarnya hakikat dia lagi pada Tuhan. Orang tu dekat, kurbi dekat, tidak dia liar. Ini bahaya kan? Ya. Lebih bahaya pada telur ujung tanduk, bila-bila dia terbalik, na'udzubillah. Maka sebagiannya memilih kepada makam yang jinak pada Ta'ala, dipanggil makamul uns, berjinak, bermesra, dan makam dia daripada. Maka sebagiannya memilih kepada makam jinak pada Allah Ta'ala atas makam liar. Maknanya yang kita minta hati kita liar dengan Tuhan. Walhamdulillah. Dan hasilnya bahawasanya barang siapa membaiki sangka, tunggu nak bertajuk kita ni, mana baik sangka dengan mana apa, bukan baik sangka itu je tak baik. Bila dah baik sangka apa tak, kalbi dia diikat dengan Tuhan dia. Bila dia kenal, ya, hasil baik sangka sebab dia kenal, dia baik sangka. Bila dia natijah dia, kalbi dia takkan putus, sentiasa bergantung dengan zat yang maha sempurna, yang maha pemberi kebajikan, dan tetaplah hatinya bagi segala sifatnya. Maka beroleh teranglah dengan nuril yakin, ya. Kemudian dia pindah kepada sifat. Tadi dia pandang apa tadi? Af'al, akhwal dia, ya, dipanggil sebagai satu rangkaian qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Maka sini dia bagi campak satu lagi,
Itulah makam yakin. Dan hasil kesimpulan bahawasanya barang siapa membaiki sangka pada Tuhannya, ya, dan tetap hatinya bagi segala sifatnya sifat ta'ala, disyuhud akan sifat Tuhan, maka jawab dia beroleh teranglah ia dengan nuril yakin. Mana dengan cahaya keyakinan. Yakin yang kuat itu diserupai dengan nur. Ini panggil dalam ilmu balaghah dia panggil apa ni? Tasbih balik gitu. Tasbih balik didapatkan. Mana nur yakin. Mana ay-yakin asyabihu bin nuri, itu maksudnya. Yakin yang diserupakan dengan pancaran nur. Bila gelap, cahaya datang, sap, terang tak? Clear lah. Begitulah hati tadi yang tak boleh menghadap Tuhan. Bila datang keyakinan, Tuhan jumpa akan habis. Hilang keyakinan dengan makhluk, terang keyakinan dengan selama ni dia yakin dengan makhluk, terutama diri dia, tahu saya tak ada masalah. Saya sihat kan, mana pun sihat, tak ada sakit kan? Saya tak pernah masuk hospital kan, sihat ya, pun nak ya, projek pun banyak, duit bisa juta tak boleh makan, bermakna apa? Dia selap dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Dia yakin dengan makhluk diri dia, bukan dengan Tuhan. Dia tak rasa semayang, tapi kalau ini lain, tertipu ya, banyak yang tertipu. Itu sebab bila saya kata jalan itu, pemuda tu sarung kasut di dalam masjid, yang semayang, yang sujud, yang tengah baca Quran, kepala macam kepala dia. Ya, itulah dia. Zahir nampak hebat, gua dalam habis kan. Sebab dalam keyakinan, sandaran, iktimat semua boleh dalam. Ya, di dalam tak kemas itu jadi dia. Arif Bilal ni nampak itu kelebihan dalam daripada kekasih-kekasih dia. Dia kenal dia. Dan nur yakin kerana apa? Membaiki sangka pada Ta'ala. Mana orang yang kalbi dia sentiasa dengan Tuhan, dia tak berpegang walaupun pada diri dia. Ketika itu menandakan keyakinan dia peringkat nur terang. Ya, nur yakin tu ada kat dia. Ya. Kerana membaiki sangka pada Ta'ala, itu salah satu daripada maqamul yakin. Mana makam keyakinan, kalbi dia tidak nampak yang lain, sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Ya, Tuhan buka kalbi dia terang, menghadap terus kepada hadrat dia. Jadi antara dua maqamul yakin. Yakin lebih tinggi daripada iman ya. Iman itu peringkat syariat. Ada pun yakin itu peringkat hakikat. Allah. Dia kena buangkan pandangan makhluk, boleh dapat wajib nazar al-khalqi ilaik bin nazarillah ilaik. Buangkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah pada kamu. Ya, benar zikir kena banyak. Waghid an ikbalihim, dan lenyapkan perasaan makhluk nak menghadap kat kita. Buang alaika. Dengan apa? Bisyuhudi ikbalihi ilaika. Bisyuhudi ikbalihi ilaik. Dengan mana kau syuhud memandangkan Tuhan menghadap kepada kamu. Semua dia akan membakar kelalaian aghyar semua. Boleh rahsia-rahsia dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat dia sebab tempat dia dah mesti tapak bersihkan daripada segala penyakit waham dan sebagainya. Ya. Kullu haqiqatin la tamhu asarul ya abdi wa rusumihi falaisat bi haqiqatin. Kullu haqiqatin, tiap-tiap hakikat, la tamhu, dia tidak memadamkan, ya, dia tidak memadamkan apa tuan, asarul abd, kesan hamba tu, mana makhluk dia tak terpadam, mana lagi warusum, dan adat sifat-sifat makhluk tu. Maka falaisa bi haqiqatin, itu belum masuk makam hakikat lagi, tak masuk. Ya, dia pusing-pusing, mana ibarat lebih kurang sama tuan, padamkan, dia nak padam. Padamkan perasaan makhluk ke hati kamu. Ya, hamba tu buka dengan dia. Maksudnya bila terbuka, terpadam lah. Itu cerita dia. Ya. Jadi sini kalau yang terbaik apa tuan? Dia keluar dengan apa? Wasaf. Dia memandang sifat Tuhan. Ya, cukup sepatutnya.
kehebatan, kesempurnaan sifat Tuhan dah cukup untuk dia apa? Husnuzan yang ada bersandar bergantung dengan dia. Kata boleh bagi bawah, pandang muamalah, pandang kesan-kesan muamalah Tuhan kepada kita yang berbagai bentuk, ya. Kalau tu tak boleh dia jam lah, ya. Tapi nak keluarkan berkotor dengan apa? Memandang sifat. Sebab dia kata keluarkan wasaf dengan wasaf. La yukhrijuka, la yukhrijuka, tidak boleh mengeluarkan engkau daripada apa? An wasfin illa bisyuhudil wasfin, ya. Tidak boleh mengeluarkan seorang tadi daripada wasaf, mana sifat al-mazmumah. Takkan keluar sifat mazmumah illa syuhudul wasaf, melainkan disyuhud akan wasaf. Bukan wasaf ni, wasaf. Apa dia pandang sifat dia, Tuhan boleh nampak, sifat makhluk hilang, ya. Dia pandang kewujudan Allah tepat, confirm wujud makhluk tenggelam. Di situ baru kunci berlazat dengan Tuhan dia akan dapat. Situ kunci kita. Padam boleh buka. Kita padam lama tu habis tadi. Kena dapat dia kejutan dah benda. Kena buat shock. Rindu yang kuat ataupun turun yang membara. Boleh padamkan kelalaian nafsu tadi yang bawa dia khayal, ya. La yukhriju syahwah minal qalbi illa khawfun muz'id aw syauqun muqli. Tidak boleh mengeluarkan akan syahwat yang melalaikan insan dalam kalbi dia, melainkan dua perkara. Yang adalah khaufun, kurun yang cukup kuat. Yang kedua apa dia? Adalah syauq, rindu, muqlikun, rindu yang membara. Baru dia boleh temu. Sifat-sifat dalam tu akan teranjak, terbuka, boleh berlazat dengan Tuhan mintanya. Allah. Jadi antara pesanan Tuhan pengarang dia. Mana tadi? Dan hasilnya bahawasanya barang siapa membaiki sangka kepada Tuhannya dan tetaplah hatinya dan segala sifatnya, maka beroleh teranglah ia dengan nuril yakin. Kerana membaiki sangka kepada Ta'ala itu salah satu daripada makna makamul yakin. Kemudian bermula manusia itu atas dua bagi. Satu orang yang khas, orang pilihan, dan keduanya orang am, orang awam. Maka segala orang yang khas itu iaitulah yang membaiki, ya. Mereka itu akan sangka kepada Ta'ala. Mana baik sangka? Dia berpegang hanya ke Tuhan, ya. Dia tak pernah rasa maknanya apa? Kurnia itu dari yang lain, semua daripada dia. Dan tak rasa semua berlaku melainkan semua dia. Bahawa dia kuat pun sangkaan, pegangan hati dia dengan Allah SWT. Yang pertama, Allah. Pada barang yang diceritakannya, apa saja dia rujuk pada Tuhan. Daripada segala sifat yang maha tinggi, sifat Ta'ala, dan segala orang am tu, orang awam tu, membaiki mereka akan sangka pada Allah. Bagi orang yang dicerita pada barang, bukan orang tu, bagi barang cerita, ya. Dia membaiki akan sangka dia pada Allah Ta'ala, ya. Tapi pada barang yang dicerita, mereka itu dalam ada cerita-cerita benda lain, dia sangka baik, nak syurga, nak apa kan, atau orang awam. Daripada sempurna segala sifatnya. Artinya beza antara orang awam terus ke dia. Orang awam maknanya tergantung dengan apa lagi, ada benda-benda lain, dia nakkan benda lain. Ada pun orang khawas terus dia dengan Allah Ta'ala saja, ya. Dan satu lagi, dan berkurang lebihlah isyarat dua makam ini zahirun, zahir terang, kerana yang awal itu tak jadi segala sifat, yang ini disyuhud segala disyuhud segala orang yang khas. Iaitulah syuhud segala orang khas, terjadi sifat. Dan yang kedua itu ialah terjadi segala af'al, mana dia memandang akan apa yang Tuhan berikan dia. Itu syuhud segala orang yang awam. Maka tiap-tiap daripada kedua itu dengan sekira-kira makamnya, yang masing-masing ada peringkat dia. Maka rasa ikut masing-masing, pembukaan ikut masing-masing, pendapatan pun ikut taraf masing-masing. Lagi tinggi, lagi hebat, macam-macam. Dan semua kalau Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Alhamdulillah. Subhanakallahumma